satu Richiamo pula. Americano. Satu lagi latte Latte, ya. So boleh cuba. Itulah. Tapi tak ada minta maaf. Saya minta Memang maaf. aku nak rasa, memang dah suruh datang pasal dia duduk Ampang. Kita nak ke sana memang Bercinta lah. ambil masa nak pergi ke sana. Jarang lah. Pasal Ampang ni dia punya diversion dia memang ke arah lain. Ya. Kan? Kita nak pergi ke selatan ke apa, takkan lalu situ je. Memang. Melainkan Pandai Indah lah kalau paling memang ratu Paling. pun Pandai Indah je. Nak pergi ke Ampang tu dalam ni memang. Nak Ampang sekarang, lagi beza. Kalau dia dulu orang Ampang Dulu orang Ampang memang duduk ke Ampang, lepas tu sekarang dah pindah. Okay, so Penumpang apa? agak-agak Apa ni kan Ampang tu dalam ni kaji ke? Cina tu mengasuh. Aku duduk dekat Taman Dagang kan, Dagang Jaya. Dagang Jaya. Watan. Oh, Tapi kau ingat aku duduk mana? Takkan nak balik sini setiap hari kau? Takkan aku. ya. Kau pun menumpang kan? Kau tak ingat mak dia ambil Kau tak tengok mak dia ambil dekat Padang setiap hari? Ya, kami Masa kita baru nak tendang bola sebab nak tunggu kau bangun tidur. Bapak aku datang. Mak aku tak ambil bapak aku. Bapak Bapak aku ambil atau pemarah bapak aku. Ayah datang lewat sikit boleh tak? Ada ayah aku dah datang lewat dah. Dah 6.45 lah. Kau tak bangun tidur lagi nak tunggu bola kau kat kau. Kau ni memang satu kawan lah. Satu kawan. Padang dekat rumah. Dekat dengan rumah Pili ni. nak jadi rumah. Badan tu dah dari rumah. Duk gaduh dengan nenek. Bila nak buat cawangan Melaka? Oh, Aziz Manan. Tuan beli. Bila? Oh, bila? Oh, Mahang dah translate kan Bila? Bila nak buka cawangan di Melaka? InsyaAllah. Kita nak bagi stabil dulu sini. Kalau dah boleh. Tapi saya belajar dengan orang, dia kata janganlah jam-jam jauh sangat. Jam sikit-sikit dulu lah. Mungkin lepas ni pergi Jam-jam squirrel? Bukan? Jam-jam sekira Royal Boat. Tapi kalau ada ni sebab Melaka pun baik kan? Cuma nak cari tempat yang orang perempuan tapi parking senang cari tu susah. Selalu Kat mana je? sebelah asam pedas lah selalu. Oh, kalau asam pedas baik lah kan. Okey kat situ. Okey. So Kopi dah. kopi dah. Lepas tu dia datang ni, dia tanya lagi. Haris Yusof, padu tuan. Terima kasih. Ikut share. Rumah dia. Maksud saya bukan kedai. Maksud saya orang rumah. Live ni saya nak save tau. Ini soalan yang tu Orang rumah insyaAllah. Arif Yusof, siapa sebelah saudara tu? Yang mana? Sini ke sini? Ada dua orang Show aiskrim padu tuan. Sekejap lagi. Aiskrim penutup lah. Nama pun dessert kan? Penutup selera Mungkin apa? Dessert apa? Selera. Pencuci mulut. Pencuci mulut. Cuci mulut kan last lah. Cuci mulut lah. Kalau kita cuci mulut awal-awal macam mana lah. Ni kotor balik lah. Yang ni kalau daripada yang baru masuk, ni Syafiq Izzat. Member lama. Kira kami bertiga ni tak ada orang nak bayar gaji. Kita orang bayar gaji sendiri. Tapi masing-masing journey dia lain sikit lah. Macam apa dia? Lepas pandemik lah. Baru kira bukan lepas lah. Tengah-tengah pandemik. Tengah-tengah pandemik tu. Dengan dia lebih puang lah. Macam Fili, Ayi dia awal lagi. Ayi pernah kerja dengan orang? dah sekejap. Maidin. Sekejap lagi kita sembang awak Kita pergi awal. Kita ada lebih kurang 2 jam lagi kat sini. Harap semua tunggu stay sampai habis Ni ada orang-orang hebat ni, InsyaAllah. Tapi ni memang insyaAllah lah best friend lah. BFF lah orang kata F yang last tu tak tahu lah. Best friend forever InsyaAllah. Okay Bik, cerita ke Bik? Yelah. Tapi macam mana sekarang dengan harga naik macam mana tuan? Oh dia tanya kita balik?
Itu pun jadi satu persoalan yang berlega-lega Santai-santai je lah. Hampir tiap-tiap malam aku memikirkan benda ni. Sebab dalam keadaan harga yang sekarang ni pun kita perik ni. Sebab kalau ikut dalam hati tu nak ubah jugalah menu lain kan. Tapi kalau tak ada ayam tu, logo tu terang-terang tu logo ayam tu. Pening lah. Tu kira memang cabaran cabaran pandemik ni, endemik. Tak tahulah kerajaan, betul ke kerajaan yang tu confirm ke harga nak naik? Dah lah. Subsidi tu. Tapi dia tarik lah. Subsidi dah tak ada dah kat ayam kan. Yang semalam kata ada apa? Bantuan PM buat pre-conference malam? Dia bantu ke? untuk bantuan B40. Oh. Untuk bawah pada B40 ada tak? Aku ni dah level B40 ni bawah lagi tak? Ya. Dah usik duit simpanan dah ni. Belum ah. Belum ah. Dia macam ni. Niaga ni memang betul-betul 100% tawakal lah kan. Kita tak tahu kita punya sale macam mana. So yang penting kena standby lah kita punya masa depan. Tapi macam aku balik rumah dengan bini cakap dia punya nak sedapkan hati, alah duit tu macam mana pun macam mana pun ada je jalan dia kan. Macam mana pun datang, kalau tak ada pun kita boleh hidup tak? InsyaAllah fikir yang benda tu je lah, fikir positif lah. Kadang kalau nak kira tu pun, kalau kau nak kira duit masuk ke tak masuk ni kena memang tak boleh tidur. Ya. Kadang-kadang aku tidur pun kiri kanan pusing. Macam mana nak switch off? Macam mana switch off? Nak tutup switch tu. Sedapkan hati je lah. Sedapkan hati je. Sedap hati cakap InsyaAllah esok ada macam tu. dia macam mana cakap, duit ada je. Dia kalau macam mana cakap? Rezeki ada lah. So, rezeki dah tertulis lah. Rezeki dah tertulis tu dah satu hal. Tapi kalau kau tak usaha pun rezeki tu tak sampai kan. Sebenarnya kalau kau tak usaha pun sebenarnya memang tu dah takdir. Memang takdir tu dah menyuruh kau, memang kau dah nak usaha pun. Sebenarnya kalau kau tak usaha tu. Betul tak? Ini pendapat saya lah. Okey. Okay, Ayi nak Tapi masuk tak ada mic. Bagi mic. Bagi mic. Apa? Siapa nak cakap angkat tangan, kita bagi mic. Okay, ini pendapat saya lah. Kalau Kejap lagi baru kita perkenalkan Ayi. Alright. So ini pendapat saya lah. Kalau nak cerita pasal rezeki ni, memang kalau nak cakap dah tertulis tu, memang betul lah. And Allah dah tentukan qada dan qadar kita dan rezeki kita. Cuma kita kena usaha lah. Maksudnya kalau kita usaha tak dapat, itu dah ditakdirkan. Kalau kita usaha kita dapat, itu dah ditakdirkan. Betul cakap. Kalau dia sebenarnya memang kan Allah tu kan maha mengetahui. Betul. So sebenarnya kalau kau tak nak usaha pun, sebenarnya Allah dah tahu dah kau memang tak nak usaha. Faham tak? Faham tak? Maksud aku dari segi tu lah. Betul. Dari segi tulis. Sebab tu kita bila kita merungut tu, sebenarnya kita merungut dengan kita persoalkan Allah lah. Kalau kita merungut tu. Betul. Sebab tu kita jangan nak merungut lah. Kalau kita rasa ni tak apa, besok ada lagi, cuba lagi. Usaha. Cuma kena fikir je lah cara. Sebab tu kalau kita tengok, kita follow yang geng-geng yang dah berjaya kan, dia cakap apa? Jangan buat benda sama kan. Kalau kau buat benda sama, kau usaha dengan usaha benda baru, innovate kan, lain lah. Kau usaha sekali, usaha tu yang kalau cerita Saidina Omar yang kes Start On. Tahu tak kes Start On yang dia nak stay tu, dia nak stay, tak bagi berpindah. sahabat Abang nak berpindah. Bukan stay, dia nak pergi satu tempat, tapi tempat tu dikatakan ada ta'on kan. Dia dapat info ada ta'on, so dia tak nak pergi kan. Lepas tu sahabat, kira geng Omar lah, geng Saidina Omar masa tu Nabi dah tak ada kan. Ke Nabi tak ingat, aku tak ingat cerita. Kalau ada siapa yang ingat boleh ceritakan atau boleh betulkan. Dia kata kalau kenapa dia marah lah, kenapa tak nak pergi kan. Kau sedang lari daripada takdir
Dia marah kan. Dia marah Sayyidina Umar cakap, aku bukan lari pada takdir, aku tengah memilih takdir yang lain. Nampak? So sama macam kita lah. Kita kata lah takdir kita dah macam ni kan. Sebenarnya tak, kita boleh pilih jalan lain. Sebab tu pun takdir kita, Allah tu dah nampak dah pun, dah tahu dah. Maksudnya sebelum kita nak buat Main. sebelum kita nak buat tu memang yalah, of course lah, Allah memang dah tahu lah. So antara kita buat tak buat lah. Antara kita buat tak buat, ataupun kita buat satu benda lain, kita merasakan kita against the takdir, kita melawan takdir. Sebenarnya tak. Nampak macam kita melawan takdir, tapi sebenarnya tak. Kita tengah memilih takdir lain. Macam contoh, Okey. untuk contoh Syafiq tadi kan, dia kerja, lepas tu dia berhenti kerja. Macam Syafiq memang kena buang kan. Diberhentikan kan. Macam aku antara diberhentikan dengan aku berhenti kerja lah, lebih kurang lah. So okey lah, contoh kita ambil contoh orang tu memang nak berhenti kerja. Okey. Dia cakap kenapa kau dah dapat kerja kan. Tu kira macam dia bukanlah menolak takdir lah kan. Kau dah ada ni, tu kau tinggal, kau buat benda lain, kau buat bisnes lah kan. Betul. Sebenarnya kau tengah memilih takdir yang baru lah. Takdir yang baru tu pun Allah dah Tentukan. Dah tentukan. Dah tulis lah. Sebab tu kita jangan nak melawan, bukanlah melawan, cakap mempersoalkan tau. Sebenarnya kalau kita maksud tanpa kita sedar, sebenarnya kita dah persoalkan jalan cerita tu kan. Itulah sebab saya pun kira macam apa, Saya lah kalau nak kita pasal takdir ni, kita memang tak tercapai lah. Tak tercapai akal kita lah. Betul. Kita tak tahu kan. So bila kita tak tahu ni, kita memang ilmu kita memang cetek lah. Memang kita boleh tahulah, maksudnya kita ni hamba. So hamba dia, apa tujuan dia, kita usaha je lah. Betul. So kita tak boleh nak cakap kalau aku buat bisnes ni aku akan berjaya. So kalau kita Itu dah jamin lah tu. itu dah jamin lah. Semata guaranteed lah. Tapi kita Even korang kalau gaji, jangan makan gaji sama juga. tak boleh cakap kau memang dah terjamin lah. betul. Walaupun kerja kerajaan. Betul. Sebab kita tak tahu. Satu masa tiba-tiba kerajaan cakap okey, kita nak downsize. Tutup. Boleh jadi. Ada jabatan kena tutup. Tapi sekarang pun dah nampak lah. Ada lah pun kan. Memang Ada lah. Maksudnya daripada yang di kerajaan kebanyakan tak diserap terus. Dah kontrak kan. Dah kontrak. And then boleh pilih KWSP ataupun pension. Tapi macam tu dia daripada awal ni. Kau masuk kerja, kau dah tahu awal-awal kau akan kontrak. Okey. Kau boleh kata okey tak apalah, kau boleh terima sebab tu kau faham tak? Kau faham tak? Okey. Berbanding dengan kau dah 30 tahun kerja kerajaan, tiba-tiba kena buang. Tu lain ni. Beza tak? Beza. Macam kau fresh grad, kau masuk kerja, kau baru masuk kerja, dia kata okey awak kerja kontrak. Fine lah, kau boleh terima. Tapi kalau kau 30 tahun, aku cakap kau, okey bulan ni bulan last awak kerja. Kau takkan boleh terima. Bulan ni kau dah tak dapat komisen lah. Tak boleh terima. Komisen tukar daripada 6 tahun jadi 3 tahun je. Tapi yang tu dari segi komisen tu, sebab komisen pun dia tak tetap kan. Yang ni macam aku contoh kerajaannya. Kau mesti kau paling yakin lah kau akan kekal sampai pencen pun, sampai kau meninggal lah kan. Betul. Macam aku lah. Aku tengok Tengah sikit lah. tak kau pancung situ. Pancung Okey tu. Okey. Nanti aku masuk yang tu lah. Okay. Macam aku lah. Ini boleh. Boleh. Apa nak cakap kat dengan Oi, dah order aiskrim ah? Dah. Ni bagi ni Masih. bagi tu bayarnya. Ni Oh, aiskrim dia? Premium series. Ni stiker ni ada. Okay, ini apa Premium Premium series. series size regular. Regular. Apa Dia aku ni kita nak? boleh mix and match. Boleh letak perisa apa nak letak cereal apa, sirap apa, last kali topping apa. Mantap. Lady Aman, tadi nak sangat tengok show aiskrim padu okey. Hang kena tunjuk dia makan sekali tu. Dia kalau bab ni lah, bab macam aku lah. Masa aku masuk CGG tu, nama company aku CGG Services dulu Alright. Dia oil and gas.
Aku ni kenapa aku masuk dalam bidang ni? Senang cerita sebab bapak aku lah. Dan kita tengok bapak kita kerja dekat company oil and gas juga kan. Malas nak cerita company apa. Kita tengok dia steady. Even bukan setakat steady, sampai tahap umur 55 sambung lagi kontrak kan. Kira stabil lah. Kita stabil. Memang takkan kira takkan stabil. timpang ya. Kira tengok memang stabil. Memang career development memang ada kan. Jadi bila aku sendiri masuk oil and gas dekat dalam company aku, memang aku pun mindset macam tu. Aku pun mindset macam aku masuk company ni memang tak ada terfikir akan kena buang ke, akan kena di-release kan, dilepaskan ke apa kan. Memang kau mindset bila dah masuk, lagi masa tu aku dah 9 tahun kerja, dah 8 tahun kerja kan. Kau dah macam dah macam family lah kat dalam kan. Daripada sebelum kahwin, dah kahwin, lepas tu ada anak lagi semua kan. Semua orang dah kenal lah. Orang dah kenal lah dalam kira macam kalau ada apa-apa pun senang nak cuti apa senang kan. Memang aku tak terfikir pun aku akan kena lah. Tapi bila jadi kat diri sendiri kan, masa tu baru aku tahu lah, memang sebenarnya kat dunia ni tak ada apa yang garanti. Tak ada apa yang garanti, tak ada apa yang kekal lah kan. Aku pun mengaku lah along the way masa aku kerja kat 9 tahun tu, mungkin ada terasa riak, tertakabur. Yalah, perasaan kan. Dalam hati kita kan. Aku sendiri, aku kira pengalaman ni pun mengajar aku yang macam walaupun lepas ni aku akan kerja tu memang kau tak tahu pun, memang tak tahu kau betul ke kau boleh stay 3 tahun, 2 tahun, 9 tahun, tak tahu. Memang tak kita tak ada siapa tahu pun kan. Mungkin lah kalau orang tanya aku kata kalau kerajaan mungkin lah korang memang dah masuk tu susah lah nak kena buang, paling tidak pun kena pull ke kena apa kan. Itu mungkin lah. Tapi kita cerita pasal kuasa Allah kan. Kau tak tahu lah. Kalau Allah nak kata kerajaan sendiri pun runtuh, kerajaan tu pun boleh runtuh. Dah jadi dah pun. Jadi kita sendiri, bagi aku sebenarnya last sekali sebenarnya antara kita dengan Allah juga. Yalah, macam contoh dia sebenarnya COVID-19 ni lah sebenarnya yang bagi tahu yang cerita yang sebenar-benar yang tak ada benda kekal. Siapa sangka Asia boleh buat ride, boleh buat ni tu, boleh buat Grab tu, boleh buat makan, servis makanan. Even Tony Fernandez tu sendiri lah, walaupun dia sebenarnya kaya lah kan, tapi sebenarnya jatuh lah pada satu tempoh tu. Hotel yang kat KL tu pun Istana Hotel yang tutup tu. Semegah-megah hotel tu pun boleh jatuh. Sebab masa kita dulu, sebelum Covid lah, aku rasa sebelum Covid tak ada siapa pun akan terfikir benda ni boleh jadi. Betul. Macam Asia, kapal terbang tak mungkin lah. So bila jadi Covid ni, gila lah memang. Antara ada 3 perkara kan. Tiga industri yang tak ada jejak. Sebelum Covid, orang akan kata takkan jadi apa-apa. 1, tourism. 2, makanan. 3, kesihatan kan. Datang Covid, 2 tu jatuh tu kan. Tourism dengan makanan, dua-dua jatuh. Tak ada siapa tahu. Mana kita tak tahu. Kita cakap ikut pengalaman je. Kan, tapi apa yang Allah mampu tu, Allahu Akbar. Betul. Memang tak sangka tak sangka. Lepas tu yang kat situ lah PKP tu orang belajar balik lah. Itu yang banyak yang lebih sedari macam kita orang juga lah. Macam Ai dia sebelum Covid lagi memang dia dah kerja sendiri. Covid dulu lah. Covid dulu lah. Ai dia dah kena Covid dulu lah. Dia dah stage 5 lah. Ai ni dia punya jalan dia, boleh ke aku cakap? Boleh cerita? Boleh. Dia punya jalan dia sebenarnya lagi susah lah daripada kita orang lah. So, at least kita orang dapat rasa kerja tau. Kerja yang ujung bulan kita tahu cucuk duit kita ada gaji. Ai tak pernah rasa.
Adalah lepas tu lah. Ya, tapi kerja yang macam Biasa. orang bukan fresh grade kan. Orang SPM Sebab kes dia Air dia dapat sambung belajar UiTM diploma air. Degree kan tu. Degree dah. Tapi dia tak sempat ambilkan degree. Kau ada diploma? Ada. Dia ada diploma tapi dia tak sempat ambilkan degree. Pasal? Okey. Go tu Air. Sikit daripada yang nak dengar cerita pengalaman ejen. Dia ni ejen insurans dah sekarang. Nak ni kat daripada Cerita pada mula. Mungkin ada yang tak nak tahu. kena pandang kamera ke nak buat macam ni? Sembang kita je. Dia time tu saya ingat lagi lah 2011 bulan 4. Tarikh tak berapa ingat lah, dalam 20 macam tu lah. Time tu study week, sem kelima. So dia ada 8 sem kan degree. So saya lepas diploma dalam mechanical engineering, so saya further study lah dalam degree dekat UiTM Shah Alam. Time tu saya ingat lagi lah, time tu nak final exam. So balik study week. Malam tu Balik dengan gembira kan? malam tu saya ingat lagi, saya call mak saya cakap dia ada asbab juga lah. Kalau saya nak recall balik kan, bila dah jadi baru kita nampak Dia asbab punya, nampak dia punya ibrah dia lah. betul. Apa yang jangan cerita dulu. Ya. Cerita tu dulu. Apa kronologi dia? Saya call mak saya lah. Saya call mak saya cakap saya nak balik. Tapi mak saya tak bagilah, cakap tak payahlah balik, belajar kat situ je. Tapi kita nak balik sebab dekat je. Shah Alam ke Ampang pun tak jauh sangat lah. Yang tu biasa memang balik ke? Memang biasa saya balik. Tapi hari tu kenapa mak cakap tak bagi balik? Itu yang tak tahu. Hari tu memang tiba-tiba mak cakap tak bagi balik? Mak cakap tak payahlah balik. Tak payah balik. Lepas Duduk tu je kau. awak cakap apa? Saya cakap, alah mak nak balik je kak. Okey. So kita balik lah. Balik lah. Mak cakap bila macam tu tak adalah mak nak halang kan, tak kan tu kan. So kejadian tu dalam tengah hari lah saya menunggang motosikal. So dekat Federal Highway tu saya accident lah. Dia orang panggil sekarang dia punya term tu micro slip. Oh, micro slip ke maksud tu? Dia macam terlelap. Oh, bukannya Bukan orang langgar. Tak ada orang langgar apa. micro slip. Malam Tengah hari. Tengah hari. So Micro slip motor dia. Kalau micro slip kereta tu okey, micro slip motor. Micro slip tahu kan? Dia tidur berapa saat? 1 saat dia Micro dalam 2-3 saat macam tu lah. 2-3 saat 2-3 saat. So saya pun tak tahulah saya langgar apa kan, jatuh sebab apa. Cuma bila sedar-sedar dekat situ dah ada ramai kerumun. And then lepas tu sedar awak masih ada dekat situ, bukan sedar dekat ni. Tapi mamai blur lah. Blur lah macam asal ramai Pelik lah ramai lah. Lepas tu tahulah aku ni accident ni. Okay tak apa. Lepas tu terus macam pengsan sekejap. Terus saya ke hospital Kelang. Dibawa ke sana lah sebab paling dekat. Kalau tidak nak minta ke hospital Ampang. Tapi dia bagi kat sana juga. So okey lah. Dibawa tu sedar ke? Dalam ambulans tu saya tak sedar. Okey, dah tak sedar. Tak sedar. So masa tu ada rasa sakit apa? tak ada. Belum sampai lagi lah sakit dia tu. Belum lagi. Azab dia belum sampai. Azab dia belum sampai. So dekat hospital lah. Dekat hospital malam tu saya ingat lagi. Malam tu saya try lah. Dah sedar tu saya try lah angkat tangan saya. Tangan kanan. Tiba-tiba rasa macam berat sebab kalau kita nak angkat ni senang lah angkat tangan. Tapi tangan kanan asal tak boleh nak angkat. Dah macam jadi risau lah. Saya panggil lah nurse Saya panggil nurse. Biasalah kalau hospital ni dia nak sedarkan hati patient dia. Dia cakap tak apa, ni patah bahu. Okey lah. So saya macam relax sikit. So tidur. Tapi yang kelakar dia cerita ada cerita kelakar dia. Okay. Dekat hospital ni yelah bila kita tak selalu kalau kita pergi tandas kan, time tu memang saya macam susah nak bangun lah. Saya nak kencing time tu. Saya nak kencing. Jadi saya kira tak boleh nak bangun lah. Macam sakit nak bangun. So saya panggil nurse. So nurse kat situ lah. Dia mungkin saya tak tahu lah, mungkin dia busy kot kan. Dan saya nak kencing. Tangan saya tak boleh nak angkat ni. Saya cakap, kau kan ada tangan sebelah lagi tu. Dia bagi teko. Lepas tu macam mana saya nak buka luar semua, nak pegang teko semua kan. Dengan menggunakan satu tangan nak selesaikan semua.
Lepas tu last kira adalah makcik sebelah tu, suami dia pun accident dan tu. Dia tolong pegang kolej. Aduh. So macam dia nampak lah saya punya Yalah. rahsia ke? Dia pun terpaksa lah. Dia saya tak nak. Tak nak lah. Sebab dia dah ada suami dia kan. Tapi sementara suami dia tak sihat. Saya pun tak sihat dah tu. Pakcik, kalau makcik ada kat sini tolong komen cik. Itulah minta maaf, kira macam berterima kasih lah makcik lah. So kira fast forward. Saya Tolong jangan marah nurse tu Biasa lah. Kalau dia banyak patient. Jangan kecam dia. So fast forward, saya didiagnose lah. Orang panggil nama medical term dia brachial plexus injury. Doktor cakap Pendek dia apa? itu pun selepas saya dibawa ke Hospital Ampang, saya minta transfer. Maksudnya hospital Kelang tak tahu lah. Dia mungkin tak ada pakar lah. Dia just cakap awak ni mungkin patah bahu je. So bila patah tu dah sembuh, Maksudnya dia bukan sedarkan hati lah. dia bukan sedar hati lah. Dia mungkin tak ada Memang pakar lah. So minta transfer ke Hospital Ampang. So doktor diagnose Hospital Lampang Hospital Gomen Gomen. Okay. Masih Gomen. So dia Semua pakar yang check. Bila dah check, dia diagnose. Dia kata ini bukan patah bahu. Maksudnya saraf lah. kecederaan dia ni bukan cederaan biasa. Betul. Patah bahu berapa bulan boleh recovery, you boleh jalan macam biasa So balik. kalau patah bahu dia memang tak simen pun. Dia tak semen. Dia tak simen. Kalau nak cepat sikit dia orang pergi urut kan. Tapi memang patah lah. Dua bahu saya orang panggil clavicle Patah memang patah, cuma dia efek dekat saraf. So So apa kesan daripada jenis kecederaan ni, apa impact dia? Kesan dia, saya tangan kanan saya lah, dia limited lah. Maksudnya tak macam orang normal lah. Dulu boleh tulis. So bila dah jadi macam tu, tak boleh menulis. Dan kita cuba pergi urut. Macam-macam lah saya buat. Macam-macam pakar lah saya jumpa. Masa tu dia pergi fisio yang ni. Syafiq pun dia saja punya lah. driver. Saya rasa Awak driver dia kan? dengan Untuk ayah berapa lama driver? Sebulan Maksudnya 3 bulan lama. Pasal dia orang dekat-dekat. So dia dengan ayah, aku rasa ayah pun ada kot sekali. Ada sekali Tapi saya rasa sebab dia lah tangan saya dia jadi teruk. Apasal? Sebab tukar urut tu. Tukar urut tu. Tukar urut biasa lah. Serius lah? Pergi sana, ini boleh ni. Pernah jadi ni. Pernah jadi. Harap bukan makcik yang pegang kolej tadi Aduh, so back. So dia punya kecederaan ni kecederaan kekal tau. Kekal lah memang. Dia panggil kita. Tapi boleh ni lah, boleh sembuh lah. Itu miracle lah. Dia bukan miracle. Dia ada lambat? panggil stages juga lah. Oh masih boleh ni. Maksudnya dia tengok condition kan. Ada certain patient kalau dia kena brachial plexus injury ni memang totally damage habis lah. Okay, lalu depan ni. Ini baru order lagi satu kan. Okay. Dia sebab dia tengok kita makan tadi Maulana Burger, so dia order juga. Beef ke chicken? Chicken. Okay, dia chicken. Sama Dia kan? powder punya beef. Nampak tak? Nampak. Alright. So fast forward, doktor kata memang Suka fast forward tangan yelah nak lama kan sebab lama cerita dia. tak apa lah, cerita je. So yelah buat beberapa kali surgery lah. Dia sebenarnya boleh. Maksudnya saraf tu boleh dipulihkan. Tapi dia kena cepat. Saraf tu terputus ke? Atau dia terhimpit ke? Aku punya dia macam terkoyak sikit lah. Dia koyak. Oh. So saraf ni macam ni ke? Dia macam Apa? Sarang ngeyo. macam wire lah. Oh, macam mana? So masa apa-apa kita nak fikir dia akan ni kan. Maksudnya wire tu lalu tu. Tapi bila dia turn ni, so wire tu tak dapat ni lah, signal lah. Sini nak apa? So kalau cepat boleh lah. Apa yang sebabkan dia tak boleh nak repair balik saraf tu? Lambat lah. Lambat. Tapi Alhamdulillah lah, ada function yang dulu tak ada, sekarang dah ada. Contoh dulu memang tak boleh macam ni kan. Tangan mana dia jatuh macam tu. Oh, yang masa lepas accident lah. Aku sebelum accident kau tak boleh buat benda tu. Tak ada. Tiba kau dapat macam superpower baru. Aku ingat tu kau cakap gitu. Tak. Kau cakap dulu tak ada, sekarang dah ada. Function tu lah, function. Maksudnya lepas accident tu ada benda-benda kau tak boleh buat, tapi slowly dah boleh buat something lah. Dia punya tangan kanan tau. So nak tulis memang dia tak ni, dia pergi masuk kelas kan? Tak. Yang belajar tulis lagi? Sendiri. Oh sendiri. Lebih-lebih lah masuk kelas. Saya tulis sendiri. Saya
Sekarang dah boleh hitung dia tangan kiri Tapi lama lah. Maksudnya proses nak heal dia tu memang ya, bila dah satu nikmat Tuhan tu kita dah ditarik kan. Ya. And nikmat tu pun nikmat yang orang panggil dominan untuk kita. Oh, kecewa dia bukan nak cakap lah. Dia bila kita kena tarik tu baru kita panggil nikmat kan. Betul tak? Betul. Kan? Sebab tu orang cakap nikmat ni dia rasa waktu kita sakit. Masa kita sihat kita tak rasa nikmat. Tak, sebab Macam sekarang ni aku tak panggil nikmat kan. Tak, kita- Nikmatnya dapat tulisan. kalau selalu kalau kita sihat, nikmat dia macam ni lah, makanan, benda-benda ni lah, benda-benda yang Maksud nikmat tu rasa kesedapan kan. bukan kita pun padahal Sebenarnya ni dah nikmat dah ni. betul. Tak ada nafas pun dah nikmat lah. Dah nikmat. Udara lah. Itu pun saja dah kalah. Itu dah kalah. Itu Itu kau tak boleh beli kan. tak boleh. Beli berapa jual oksigen kan. Mahal. So buat operation tapi bukan dekat hospital Sampang, dekat hospital PPUM. Dia transfer kat sana pula sebab situ ada pakar lah. So buat fisioterapi. So 4 tahun jugalah daripada 2011 sampai 2015. So saya nak develop balik lah diri saya. 2014 sampai 2018. 2011 11 sampai 2014. 3 tahun lah. Hampir 4 tahun lah. 4 tahun. So lepas tu belajar pandai menulis. Kat situ lah baru saya style orang panggil apply kerja lah. Tapi bila apply kerja tak dapat lah apa yang macam sertifikat walaupun ada diploma kan. So kita nak dapat apa-apa kita apply lah. Nak duit. Lalu time tu kawan-kawan semua dah ni. Dah berjaya, dah ada Masa jadi tu semua engineer. dah habis, dah degree lah. Dah habis. Sebab awak lagi 3 sem kan nak degree. 2000 saya kalau saya Kau habis kan 5 sem. Kau dah sem ke-5. Betul. Lagi 3 sem je kau nak dapat degree tu. 2013 orang dah habis dah. Ayah dia tu lah sama lah. Saya ingat lagi lah. So Kau awal kan? Kau awal kan? ni saya sendirilah. Saya ajar je tapi gaji kecang. dia Okey. punya apa? Bila time kecewa tu, apa yang saya buat? Yang ni kita nak dengar ni. Macam mana how Tadi dari segi fizikal ni dia segi mental. Oh, mental aku Jangan cerita yang nak recovery tu. Masa kena tu apa perasaan? memang kecewa lah. Dia macam rasa kau tak nak teruskan lah. Tak nak terus hidup kan? Tak tahu. Memang rasa down paling bawah lah. Paling bawah. Sebab kau diceritakan kat mak. tu lah. Kau kan sebab kau tak ada duit. Kau muda lagi macam tu. Kau muda tapi kau tak ada duit. And kau pun tak tahu masa depan kau macam mana. Kau padahal kau tak tahu tapi Allah dah tahu kan. Kau tak tahu tapi Kau memang tak tahu lah. kita memang tak tahu lah manusia kan. So dia punya Ada soalan dah? Tabloid ke ni? Mung. Ni bukan tabloid ni. ni betul. Ni tak boleh belah. So Tapi ni cerita real perasaan dia memang inilah. Memang apa orang kecewa betul lah. Kecewa. Okey, sebab masa awak cerita tadi awak nak accident tu, sebelum tu mak awak tak bagi. So kita nak tahu apa perasaan mak bila first time dengar awak accident. Ada pernah tanya dia tak? Sedih lah tu lah. Dia tak ada cakap kenapa kau balik hari. Tak ada. Tak ada. Dia tak ada. Tapi bila saya dah Tapi okey. sebenarnya itu yang kau nampak lah. Itu yang saya nampak lah. Kita tak tahu kat belakang maksudnya dia punya hikmah tu kita tak boleh melawan cakap mah. Senang cerita. Itulah. Senang Itu cerita. pengajaran. Dia punya Itu orang bukan panggil- hikmah tu pengajaran tu. Dia punya apa? Orang panggil apa? Macam kalau raja daulat kan. Macam ibu-ibu ni orang yang alamak. Dia ada satu term tu. Apa? Dok. Dah macam apa kan? Apa Dia ada term tu. So term tu memang powerful lah. Bukan daulat. Dia daulat dia sama juga Tapi lah. dia macam daulat lah. Kalau raja ni kita berlawan. Kalau siapa tahu boleh. Tolong beritahu komen. Kalau tidak lambat lagi live ni habis. Kalau nak habis cepat. Ui, ramai tengok. So Apa Tahu aku tahu. dia macam tu lah. Tapi kalau orang kata apa syurga tempat kaki ibu tu lah. Tu je lah kan. Cuma term nak dapatkan tu tak tahu apa. Dia punya tu lah maksud dia. Dia bukan derhaka ke tak dengar Dia ni. belum derhaka lagi. Dia belum derhaka lagi. Tapi mungkin sebab bila kau tak dengar and then mak tu rasa ni down kan. Dia jangan buat mak tu kan. Walaupun sikit. Betul. Sebab aku pernah buat juga dulu. Kan? Ha. Jadi macam ni. tak. Lambat efek dia. Tak. Jadi badan gemuk. So kat situ lah saya tapi yang nak cerita emosi tu kan, emosi tu memang terganggu lah sampai ada
Saya ingat lagi lah, saya cakap dengan mak saya cakap mak saya tak nak teruskan hidup lah. Om cakap kat mak. Cakap Oh, sedih. tu mak cakap apa? Jangan macam tu kan. Bagi semangat lah. Kat situ saya nampak yang paling support saya ada mak saya lah. So mak cakap tak apa. Dia bila kita macam tu, kita mengamuk lah kan, apa kan. And then tak Memberontak kan, macam memberontak kan. Kau solat pun kau tak tinggal. So daripada Solat tak tinggal? Bukan, solat dulu tak tinggal. Ni tinggal. Tinggal lah. Kalau logik Kau rasa macam Tak, kalau kau pointless lah, tak guna hidup lagi. sebab kalau apa hidup lagi kalau kau secara logik kan, kalau kau fikir logik kan, yelah, orang cakap Allah Maha Adil, betul lah. Tapi kita fikir adil, kalau kita fikir logik, kenapa Allah tak uji yang orang lagi jahat daripada aku Yalah. kan? Tapi adil tu bukan adil secara logik kita, tapi adil tu macam Allah tahu kau mampu. Tapi di sudut tu kau tengok, Time tu lah. Allah, aku dah solat dah ni, aku dengar arahan kau ni. Kita tak boleh nak tanggung kan. Nampak kau rasa tak boleh, tapi Allah tahu kau boleh. So Tapi masa tu kau rasa dia bukan ada- aku lah, sepatutnya bukan aku lah, bagilah orang lain macam tu lah, bagi ayat kasar sebab dia ramai gitu yang lah. kawan-kawan lagi teruk. Yelah, masa tu kau dah cakap ni apa pasal Pada iman lagi teruk saya. Dan doa. teruk ni ya. Ini ketara ni. So macam tu lah. So saya ingat lagi lah, saya cakap dengan mak saya, mak, air tak nak teruskan macam tu lah. Dia macam dah down lah. Cuma tak pergi hospital nak dapatkan psikologi kan. Psikiatrik kot. Sekretari. So mak cakap, mak aku Mesti ingat mak kau lagi. terkejut kan? Mak aku nangis tu. Ya terkejut tu. Confirm lah. Mak aku nangis, mak aku cakap, tak apa Ayi, kalau macam tu nanti pergi hospital, tanya doktor, boleh tukar tangan tak dengan mak. Allah. Itu dia trigger Turning point. Turning point kat situ. Apa yang tu? Dah mau cakap macam tu kan. Mak kau kira sanggup, dia nak bagi tangan dia untuk yang penting kau tak ni lah. Sayang mak tu kan. Dia macam tanggup. Yelah, dia pun fikir kan. Kau Lepas tu kau setuju? Tak. Aku pergi hospital tanya. Tak boleh. Tanya juga. Tak boleh. Pasal tak boleh? Tak boleh. Dia tak trigger lah. Tak ada lah. Kira kat situ, kira macam kat situ lah saya nampak saya punya orang panggil turning point. Masa tu lah kau fikir, Tapi dia punya nampak saya punya perjalanan ni, dia macam dah saya nampak lah susunan. dah diatur. Lepas kejadian tu baru saya start macam tengok balik orang panggil ceramah agama. Muhasabah nak jadi kekuatan kan. So Kalau tidak memang tak ada nak tengok lah. Dulu masa sekolah dulu ajak pergi ceramah tak nak lari. Tak ada. So kira ini satu lagi lah, saya nampak memang Allah nak bagi aku betul-betul pam kau Dia bagi lah, dah halang ni tak bagi ada. terus. Budak ni lemah nak Budak mampus ni dia dah. kan. So saya pergi semayang lah. Dan tu semayang Jumaat. Dah lama saya tak pergi tau. Saya pergi semayang Jumaat, saya pakai sling lah. Dah lama tak pergi sebab ni lah. Macam ni Maksudnya dia memang kena Covid dah masa tu. Dah lama tak solat Jumaat tu. Tu dia Covid dulu. 5. Orang lain okey lagi. So pergi semayang Jumaat, saya dengan pakai sling. Saya datang awal. First time saya rasa dah datang awal. Lalu orang dah habis khutbah pun datang kan. So pergi Untung habis ketua. panggil staff nombor 2. Sebab saya tak nak orang ganggu saya kan. Majlis Tak nak kamu orang Melayu tanya, tak nak orang tanya. Majlis kamu Melayu. Sebab kat belakang tu mesti ramai kawan-kawan kan, malah nak tanya kan. So dan tu memang orang panggil menyendiri ke. So pergi dekat staff tu, saya nampak ada seorang pakcik tu. So saya semayang, habis semayang, saya tengok pakcik ni semayang lain macam kan. So habis solat, saya tegur lah pakcik tu, "Cik, kenapa tangan ni? Tangan ni nampak macam saya kan? Kenapa tangan ni?" "Oh, pakcik stroke. Pakcik dah 10 tahun stroke. Ni baru boleh jalan. Baru boleh jalan 10 tahun." Time tu saya baru dah 6 bulan je tu, 6 bulan 7 bulan dah. Dia 10 Lepas tahun kejadian lah. Dia 10 tahun. Saya Masih 2009 lah. 2009 lah. So, stroke. Lepas tu bawa motor lah. Tapi tangan dia tak okey. Kaki dia kata pakcik baru okey. Dia baru kira macam, yelah dapat kaki baru dia pergi sembahyang tu kan. Cuma nak ceritanya 10 tahun tu
Saya pun 6 bulan dah jadi. Pun 6 bulan kan. Maksudnya bukanlah kau 6 Saya bulan tak tu tahu dah. lah. Saya tak tahu lah pakcik tu 9 tahun dia merana macam saya. Tapi nak tunjukkan 10 tahun dia hidup macam tu. Lagi So kat situ dah develop saya punya kekuatan balik kan. so self confident lah. Self confident naik balik. And then kat situ cakap dengan mak, okay tak apalah, kita buatlah operation. Time tu tak buat lagi. Sebab ni lah biasa, kadang-kadang orang Melayu ni satu je, dia macam ada stigma kalau patah-patah ni boleh pergi urut kan, boleh, ni boleh sembuh ni kan. So Dia traditional sikit. buat fisioterapi semua. And then Alhamdulillah dekat fisioterapi tu pun ada cerita dia kak. Kalau nak ni, Teruskan. bila dah jadi macam tu kan, so saya pergi fisioterapi. Saya ingat saya seorang paling teruk. Saya pergi, ada seorang tu dia buat fisioterapi juga. Satu tangan kanan dia kena potong tudung. Satu tangan. Satu lagi tangan kanan dia Sampai habis? tak sampai siku. Satu tangan dia macam saya. Tak boleh nak angkat, tak normal lah. Macam tu. Tapi jari boleh gerak lah, macam ni boleh. Saya lagi teruk pun. Lepas tu saya berani dengan dia, saya tanya lah, bang buat apa bang? Nak tanya dia kerja apa kan. Sebab mungkin saya boleh dapat macam dia kan. Dia kata, saya berniaga pasal malam. Push. Aku time tu. So Tersentak lah. tak, memang Allah nak tunjuk lah. Dia yang saya nampak ni, kita memang down tu memang down lah. Siapa yang bila nikmat satu ditarik tak down tu tipu lah. Mestilah. Mesti lah, memang Kita kita manusia kan. fail sikit pun dah sedih kan. Kau tak dapat B pun kau dah marah cikgu kan. So Alhamdulillah, nampak memang saya nampak lah Allah susun saya punya perjalanan. Tapi cara ini yang aku nampak lah, cara Allah jentik awak punya hati tu melalui Allah datangkan orang-orang yang lagi susah. Kan? Dia tak ada dia datang dengan orang yang bagi semangat ni. Sebab orang yang datang bagi semangat ni, Saya lagi menyapa. kita tak layan. Kita akan cakap, tak rasa tempat aku boleh dah cakap. Betul. Mana duduk sini ni, Betul. rasa ni aku rasa. Betul. Aku ikat kau punya tangan satu ni dah cukup. Betul. Tapi dia datang dah dengan lagi. ketiak kau dah ni lah. Geli lah. Betul. Sebab tu bila aku down, Awak ni awak cerita awak. acak selit lah. Okey. Ada lagi yang tengok. Bila cara apa ni ke? Ada tiga. Oi, ini member aku ni. Faris Helmi, idola ni. Betul. Memang idola. Dia pun antara saya punya ni lah, inspirasi lah. Dia bila kita rasa down, kita tengok orang yang lagi susah daripada kita. Jangan kita tengok pada orang yang lagi hebat. Tapi- macam aku niaga, aku tengok orang yang lagi hebat. Memang aku down rasa down. Tapi saya ingat lah kan masa Tapi janganlah tengok orang yang lagi down yang tu untuk kita bahan je. Tak, maksudnya kita okey lah. Tapi punya memang macam ni. dia punya ni cara saya lah. Sebab bila kau down kan, kau jangan tengok yang macam Facebook. Bila kau tengok Facebook, kau akan tengok orang tu sukses Show kan. off lah. Dia Sebab macam Facebook dia akan ceritakan yang kebaikan. Bukan akibat tu kehebatan. saya lah. Tapi ada orang yang boleh tak kisah pun. Ini saya sendirilah maksudnya. Tak lagi, kalau kau hebat macam mana pun, bila kau tengok sesuatu benda yang lebih ini, sikit sebanyak kau mesti akan terasa juga. Yelah. Betul. Walaupun orang tu memang mental kuat pun, bohong lah dia cakap. Alah, saya tak peduli pun apa orang nak kata kan. Dia mesti dalam hati mesti ada juga kan. Cuma dia tak tunjuk kat kita je, kita tak nampak. Cuma Alhamdulillah lah. Maksudnya sebab jadi macam tu. And then abang saya jadi ejen takaful, dia ajar saya. Sebab Abang jadi ejen sebelum hang accident ke selepas? lepas Oh, selepas. dia lepas aku accident baru dia ambil takaful, baru dia nampak kepentingan. So lepas tu dia jadi Dia ejen. baru ambil takaful dulu kan? Dia belum jadi ejen Belum je. Dia dah ni, lepas tu dia Lepas tu dia fikir, baik dia buat ejen jadi ejen. tu And ada then- juga kes dia tu. Nanti kita nak panggil dia. Boleh ke panggil dia datang? Boleh. Kita pergi So, sembang-sembang. dia ajar lah. So Alhamdulillah 8 tahun. 8 tahun dah sekarang. Dah sekali lah. Yang So, hang banyak kerja lah. Maidin apa semua tu sebelum. masa tempoh So 2014 tempoh down tu. Tak, 2014 tu kira saya dah pandai belajar menulis tu. Kan? Saya Masa tu dah habis down lah. Dah semangat. dah nampak lah tangan tu ada kekuatan. Tengah. Okay. Time tu lah saya kerja. Saya kerja Maidin sekejap. Itu pun
saya dapat kerja Maidin tu saya daripada saya baca buku Maidin. Story. So rumah saya dekat dengan library kan tu. So bila dah jadi macam Masa banyak. So tak tahu nak buat apa. So pergi library. Baca buku lah. Baca buku. Time tu baru nak baca. Lepas tu baca buku Maidin. Tu baca buku Maidin. So kat belakang tu ada email. Oh, maksudnya kau kerja tu berdasarkan baca buku tu Kalau kau buku KFC, kau akan kerja KFC lah. Mungkin kalau aku Petronas tu aku kerja Petronas kot. Sila kau tak baca Petronas. So aku Tapi email. Petronas ada 2 tempat lah kerja. Yang kat KCC dengan yang kat sini. Kat sini pun ada Petronas. Attendant dah. Boleh jadi situ juga. So saya email wife dia. Dia sekarang ni Maidin dah tak ada kan. Arwah dah kan. Sekarang anak Sekarang dia. ni anak dia Datuk Amir tu. So yang kau email isteri Amir. Sebab yang buat buku tu isteri dia. Saya ingat dia Kau nama. email dia sendiri? Personal. Dia cakap apa? Dekat, Kau cakap dekat apa? buku tu biasa ada email tau. Dia kata apa-apa nak pertanyaan dia. Aku tanya lah, kau boleh tanya kan. Tanya. Dia cakap saya nak cari kerja. Okey, jap. Basically buku tu pasal apa? Buku tu pasal Maidin lah, maksud sejarah Maidin lah, daripada awal dia buka. Tak ada benda lah yang buat kau semangat, ada tak? Ada termotivasi ke? Motivasi lah, of course lah motivasi. Alah, betul lah. Dia nak cerita sikit. Buku tak, dia Yang buat kau nak email dia tu. satu cerita pasal macam mana dia Maidin dulu naik. dari kecil, sekarang dah ada ni kan. Dia bapak dia buka kedai tayar kan? Bapak dia buka kedai kayu betul. Kayu tak saya ingat. Kedai kayu. Tapi kat Penang Penang. Kedai kayu, kedai buruk gila. So ya, dapat alhamdulillah. Tapi sebelum tu adalah Dia email lah, dia reply. Dia reply. Datin Oh. Tapi dia reply, dia bagi tahu lah person in charge, so contact person in charge. Kau bagi tahu tak kau nak kerja, kau bagi tahu kau punya masalah tak? Bagi tahu. Okay. So sebelum tu saya pernah cari kerja. So bila condition macam ni susah sikit orang nak apa. Yalah, orang nak ambil susah lah. Tak apa lah. So alhamdulillah kat Maidin tu, lepas Maidin tu dalam 7 bulan 8 bulan lah. So kat Maidin tu saya jumpa kat yang Datin tu kat. Oh, dia ada kat situ? Tapi lepas aku kerja lah, maksudnya yang masa aku interview semua bukan dengan dia lah. Perkenalkan diri ke apa? Perkenalkan diri ke? Tak ada, tak kenal diri pun. Dia kira masa aku Tak sebut yang saya, email dulu tak ada. masa aku jumpa dia, cakap, saya tu email puan itu. Oh, ya ke? Kenapa tak interview dengan saya? Kalau interview dengan dia dah jadi PA je. Tahu je. Macam tu lah. Oh, okay. So daripada situlah kira perjalanan dia kerja kat situ. Lepas tu saya jadi ejen. Daripada 2015 saya jadi ejen Takaful. And then alhamdulillah banyak kawan-kawan jugalah support. Kawan-kawan banyak support. Terima kasih lah kawan-kawan, semua banyak support. So bagi sokongan and jadi klien. And sampai sekarang alhamdulillah. And dah ni kira sebab saya keinginan saya nak ada degree tau. So saya sambung lah. Saya sambung. And alhamdulillah lah dah habis belajar. And jumpa isteri pun kat sana. Dia punya apa? Hikmah dia tu, perjalanan dia tu Betul. Bila Allah dah buka tu, dia buka terus Buka. Sebab dia dah bagi. Dia dah bagi hentam sampai kau jatuh tersungkur. Yang dia macam main saham lah. Bila jatuh naik kan. Jangan. Neh. Aiskrim. Maksud saya orang panggil Bila jatuh dia naik. kadang-kadang kita kat atas, bila kat bawah Tapi memang macam tu lah. Kehidupan memang macam tu. Turun naik. putaran lah. So saya dah lalu fasa Kalau bawah. kita naik atas pun kita risau lah. Sebab kita Tak pernah je kat bawah. Dah bawah tu takut juga. Tapi ya, kalau kita dah macam Allah dah uji, lepas tu Ada orang naik, turun ni kita sustain. untuk sustain satu lagi untuk kita tak lupa. Tak boleh nak cakap lah. Sebab kadang-kadang kita dah ada lupa dah sebenarnya kan. betul juga manusia kan cepat lupa bi. Memang lupa. Bukan Lupa. Melayu je lah. Kira manusia pun cepat lupa lah. Betul lah. Dia sebenarnya hidup kita, macam ni lah kata, nasib kita ni, nasib kita dia sebenarnya yang naik turun. Sepatutnya kita kena sama, betul tak? Sekali lagi. Macam mana? Kira apa ni yang nampak lah, kita punya nasib ni
nasib kita ni, apa yang kita hadapi ni, yang Allah dah tulis tu, itu yang naik turun. Tapi kita punya amal, kita punya iman patutnya sama. Sepatutnya lah kan. Patutnya sama je. Dia jangan bila turun baru amal iman naik kan. Bila kita nasib bagus je, cantik je, turun kita lupa balik dah. Sebab tu kita kena. Sebab tu aku cakap dalam surah apa, tak ingat dalam Al-Quran, kalau ada yang boleh ingat, dia ada kan satu yang orang-orang ahli neraka tu kan, yang dia dah masuk ahli neraka ke orang yang buat jahat lah, yang duduk dalam kubur, yang dia kata, ya Allah, aku nak balik ke dunia, aku nak buat kebaikan kan, dia nak buat sedekah kan. Takdirkan Allah bagi dia ni masuk ke dunia. Ayah dia nak sedekah balik lah. Aku rasa dia akan buat. Bukan Allah kata memang dia akan buat benda yang sama. Dia akan buat benda sama. Sebab aku rasa kalau lah buat macam tu kan, aku rasa apa yang dia dah masuk neraka tu, dia rasa macam mimpi je. Dia rasa macam mimpi je. Nasib baik aku tak ni. Nasib baik bukan betul. Nasib baik bukan betul. So dia buat balik. Buat balik. Kita pun biasalah, kadang-kadang kita buat jahat pun ada. Kita cakap, ni boleh kau buat sekali ni je, tak ada benda lah. Macam tu lah. Sebab tu kita pun bila kita doa nak jadi kaya tu, kita doa sekali kan dengan tu lah, kaya yang bertakwa kan, siap dengan amal ke apa semua, rezeki yang diberkati, umur diberkati. Itu lagi penting. Ya, baru dengar kena baju. Tak dengar. Tak, kira ni pun saya ni lah, kira ada orang share jugalah. Saya punya associate jugalah share. Dia kata, kita doa, ya Allah janganlah bagi aku hujan teruk kan. Ringankanlah hujan aku, ya Allah kan. Jauhilah. Tapi ustaz tu bagi tahu, daripada instead kita doa macam tu, baik kita doa, ya Allah bagi aku kekuatan untuk hadapi hujan ni. Sebab manusia memang kena uji ya. Sebab memang Allah cakap, aku bagi hujan ni untuk naikkan darjat kan. So kalau Allah tak uji kita, tak dapat kita naik darjat tu. Dia ujian. So betul lah doa tu kita nak bagi dapat kita tempuh. Ni kadang-kadang kita tengok orang kaya tu, Allah tak uji pun. Tapi dia bukan. Sebenarnya Allah tengah uji. Dia tengah uji tu. Itu uji je tu. Tengah uji. Kita lah. Dan mungkin kita tak nampak sebenarnya dia telah melalui tu. Kalau kita miskin kita orang kaya, Allah bagi kaya Allah. Kadang-kadang dia buat maksiat. Tapi sebenarnya itulah Allah dah uji. Betul lah. Betul. Kesenangan pun satu ujian kan. Kesenangan satu. Kalau kita rasa kaya tu bukan ujian, maksudnya Cina semua ni macam mana? Sebab Cina semua kaya. Bukan Cina, bukan Islam. Kan. Tak, dia rasa dia bila kita susah kan, bila kita tak ada duit, kita macam saya tak ada pekerjaan, senang untuk kita rasa itu adalah satu ujian daripada Allah. Betul? Tapi bila kita dapat duit banyak, kita tak duit banyak ke kerja bagus ke apa, kita tak rasa yang itu adalah satu dugaan. Dan yang mana sebenarnya dalam keadaan kita senang tu pun ada ujian yang Allah bagi, dan kalau kita fail lah. Kira macam saya nampak, kalau kita senang, Allah mungkin tak, aku nak tengok kau senang. Adakah kau bagi kesenangan kau untuk orang lain? Itu salah satu. Satu lagi, adakah kita riak? Adakah kita takabur? Adakah kita merendahkan orang lain? Adakah kita ni walaupun duit banyak, kita dengar tak cakap orang? Kita dengar nasihat orang kan? Kadang-kadang benda-benda tu lah dia maksudnya kita simpulkan pada akhirnya yang Allah nak tengok kat kita ni adalah keputusan ujian kita tu. Ya, betul. Macam kita exam lah. Kita mak bapak kita bukan nak tengok kita jawab exam tu macam mana kan. Mak bapak kita nak tahu result kita berapa. Betul. So macam tu lah exam dunia ni, macam mana cara dunia result tu. Betul. Pengakhiran tu. Itulah yang sedikit sebanyak yang boleh kadang-kadang bila kita diuji ni, kita kena tanya balik lah. Apa matlamat Allah nak kita buat masa yang kita diduga tu lah. Bagi pendapat aku lah, masa aku susah ni, aku mungkin terlalu fokus lah nak cari pendapatan, cari kerja. Sampai satu tahap tu memang susah. Memang
apa semua pun tak dapat ni kan. Macam apa pun tak boleh ni kan. Tapi aku terlupa yang aku sedar yang mungkin pada masa tu memang aku ni ditugaskan untuk angkat bawa balik bapak aku masa aku tengah sakit. Betul. Memang masa tu Masa kau tengah susah, masa aku memang rupanya masa tu di-freekan tu. di-freekan sebenarnya untuk kau berbakti kat bapak kau. memang untuk angkat bapak Okey, yang ni pun ada satu cerita. yang ni cerita Ayah dia. samping lah. Macam ayah saya memang sakit lah. Sakit sakit jantung, ada sakit Buah pinggang kan. Jadi kena pergi dialisis. Tapi stroke pernah kan? stroke pun pernah kena. Jadi bila kena pergi dialisis ni, walaupun orang lain semua pergi dialisis macam biasa, tapi bapak saya tak boleh nak jalan. Jadi saya kena angkat lah. Tu ringkasan ceritanya lah. Jadi dalam masa yang tu kita pening macam kenapa tak dapat kerja, kenapa tak ada. Dan benda ayah jadi tu lepas awak kena berhenti kerja? Ya. Memang Nampak tak ada selepas kerja jalan? itulah selepas Sedangkan ayah kau sihat kan? dah kena stroke tapi belum kena lagi lah heart attack yang teruk. Belum lagi kan? Jadi selepas tu ialah kalau tengok balik tu nampaklah yang macam sebenarnya memang Allah nak kita. Dia macam Allah tu cakap, Fik, tolong kosongkan jadual ni untuk berapa lama ni. Ni ayah kau nak sakit ni kejap lagi. Macam tu lah, contoh lah. Hikmahnya bukannya saya pun diberhentikan, bukannya tak dapat apa-apa kan. Ada kompensasi kan. Ada duit yang pampasan lah yang company bagi kan. Jadi duit tu yelah kita tengok duit tu tak ada. Kita tak ada kerja rasa macam tak ada duit, tapi duit tu ada je sebenarnya kan. Dengan masa dah nak habis tu orang bagi kontrak pula kan untuk 4 bulan. Jadi boleh extend lagi 4 bulan. Jadi yelah, kadang-kadang kita nak berbalik pada tu, kadang kita bila kena diuji ni kita tak kena tanya macam apa yang matlamat sunnah yang kita nak kena buat ni sebenarnya. Muasabah lah, balik-balik ni muasabah balik. Kena muasabah balik kan. Sebab nak uruskan orang hemodialisis kan, sebab dia buah pinggang. Hemodialisis seminggu berapa kali? 3. Seminggu 3 kali je. Seminggu 3 kali. Orang hemodialisis biasa pun dah penat tau nak uruskan. Ini tambah dengan stroke lagi, nak kena angkat, nak kena papah. Bayangkan dia, awak ada 3 adik-adik? 3 adik-beradik. 3 adik-beradik dan dia seorang je lelaki. Betul. So kalau lah masa tu ditakdirkan memang dia bekerja, aku takut je benda tu jadi lagi sebaliknya tau. Maksudnya silap-silap buat dosa lain pula kan. Yalah. Mungkin dia cakap, ayah tak ada masa ayah, kita tak nak kerja ni. Orang kerja mana kau nak cari masa tu? Kau nak minta bos kau excuse apa? Yalah. So memang tu aku cakap yang Allah bagi arahan tu. Fik, tolong kosongkan waktu ni. Ni nak jaga bapak. Dia ada 2 pilihan lah. Maksudnya kira Allah nak uji kita macam inilah, bagi ujian kan. Satu, sama ada kau ikut cara baik atau kau boleh mengelak. Boleh je. Ya, tak payahlah nak cari kerja ni kan. Malah nak jaga kan. Ayah pandai urus sendiri kan. Ada ambulans semua lah. So kalau kita cara tu lah kita. Macam tu lah yang nampak lah. Memang Allah bagi pilihan kat kita. Sama macam saya. Cara tu tak salah. Tapi tak salah bagi kita. Dia tak salah satu. Dia jadi sebenarnya dalam dalam ujian tu ada dua Allah bagi. Satu nak naikkan darjat awak. Satu nak bagi awak pahala ni. Nak bagi pahala ni. Sebab awak berbakti pada mak ayah kan, contoh kan. Selain daripada nak naikkan darjat dia yang dia susah dulu, gaji hilang. Ya, kalau dia tak nak cara tu pun dia boleh. Dia boleh pilih. So kalau dia pilih tu, dia sekadar dia lepas ujian yang gitu je lah. Dia tak dapat lah tambah pahala tu. Sebab Allah bagi 2 kan. Macam kita exam kan, ada 2 ni. Satu kita dapat markah, kita boleh dapat result 8A, SPM 10A, SPM. Satu lagi kita dapat belajar overseas, contoh lah. Sekarang ni kita nak ambil tak nak ambil je. Betul lah. Itu je tadi. Itu je lah. Okay. Matlamat tu kan, bila kita diuji tu, kadang kita tak tahu. Kita pun tak tahu. Ada tak pernah rasa masa kita tengah berjaya, bukanlah berjaya,
kita senang dapat sikit. senang kan. Ha. Sebab kata nak berjaya ni subjektif lah. Pada aku rasa Bila kita kita masih senang. lagi ni lagi kan. Masih mencari. Sebab kejayaan last sekali yang kat atas sana lah. Pernah tak rasa aku ni kadang-kadang solat lambat juga, kadang-kadang ada juga benda jahat, tapi okey je, masih lagi ni kan. Ada tak? Ada orang terfikir tak? Ada tak? Yeah, of course. So itu sebenarnya ujian yang kita tak perasan pun sebenarnya. Itu aku kata kan. Bila Yang kita orang nampak yang kaya ni kan, tu salah satu ujian lah tu. Tu nanti dia membawa kepada tu solat. Kadang-kadang kita solat lambat kan, memang kita akui lah kan, kita ni mungkin ada yang tertinggal solat ke apa kan. Cuma kita rasa okey je ni. Dulu masa sekolah dulu, ingatlah kita dulu tak solat kita rasa dah lewat dah ni. Dah lewat dah dulu. Ya. Allahu Akbar. Banyak memang ada lah. Of course lah ada kan. Lepas tu kita rasa ada tak ada apa masalah pun. Tak ada masalah kan. Macam Okey je. Allah bagi kan. Kadang-kadang dia tak bagi terus On the spot. sebab dia nak menggerakkan segala Dia apa punya- yang dia nak kena kat kita. Dia nak bagi tu, dia nak bagi boom tu terus. Dia kena gerakkan. Dia kumpul. Banyak lagi benda dia nak kena gerakkan kan. Jadi Itu yang paling kita takut lah. Kalau kaya dalam keadaan macam tu, dia panggil istidros kan. Istidros ni yang kita paling takut lah berbanding dengan jatuh miskin kan. Dia dah jadi Firaun lah, macam Firaun lah. Firaun kaya kan. Apa tu? Apa tu? Tak apa, cerita apa? Tak tahu. Itu nanti topik lain lah. Ni dah berapa jam ni? Okey, dah sejam setengah. Sekarang kau berapa 1.20. Okay lah kau, rasanya untuk live kali ni Alhamdulillah dapat sikit sebanyak sembang-sembang. Ni ada simpan lagi ni, ada banyak lagi point ni masing-masing. Kita pun tak cerita lagi kita punya perjalanan nanti kita ada masa kita bincang-bincang lagi, sembang-sembang lagi. Terima kasih juga kepada penonton-penonton yang sudi dengar. Nanti tolong share ni, boleh share lagi video-video ni. InsyaAllah nanti Pop The Safe kita boleh tengok lah bila-bila free Terima kasih juga Syafiq dan juga Billy sudi hadir ke kedai. Nanti senang-senang datang lagi bawa air kopi tu geram betul aku. Member dah hancur dia tak ni sebab kopi ni dia boleh post Syafiq? tak boleh lah. Tak boleh lah, jangan lah, sebab ada susu Takut expired. Kalau tidak kita nak test dia punya air tu. Okay. Jadi kepada de sekalian, terima kasih. Jumpa lagi kalau sempat besok kita buat live lagi live seorang-seorang pula ke ada siapa-siapa yang sudi nak jadi geng. Terima kasih juga kepada Cik Faris Mong, Zaidi, Haziq. Jumpa lagi. Mana-mana yang baik tu jadikan tauladan, yang buruk tu jadikan sepadan. Assalamualaikum.